Okey, sekarang kita akan masuk sistem pencernaan manusia. Okey, apa itu pencernaan? Pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks ataupun besar kepada molekul yang lebih kecil dan ringkas yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Okey, jadi pencernaan adalah proses kita uraikan makanan yang kita makan. Okey, makanan yang yang kompleks kepada molekul yang lebih ringkas, atau makanan yang kita makan tu saiznya besar. Jadi itu tak boleh terus diserap oleh badan. Jadi ia perlu dicerna. Jadi pencernaan adalah proses penguraian makanan yang lebih besar ataupun yang lebih kompleks kepada molekul yang lebih kecil dan ringkas supaya boleh diserap oleh badan. Okey, pencernaan ada dua. Okey, pencernaan ada dua, iaitu pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Okey, pencernaan fizikal adalah pemecahan makanan kepada cebihan-cebihan kecil dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Okey, berlaku di dalam mulut sahaja dan tidak melibatkan enzim. Jadi pencernaan fizikal dalam mulut kita, masa kita makan, dah masukkan makanan dalam mulut, sudah berlaku pencernaan. Jadi pencernaan fizikal. Bila kita kunyah, kita hancurkan makanan dalam mulut, itu kita panggil pencernaan fizikal. Ia tidak melibatkan enzim. Okey, dah hanya berlaku dalam mulut, itu kamu kena ingat. Okey, bagi pencernaan kimia, pencernaan kimia adalah penguraian makanan daripada molekul-molekul kompleks kepada molekul ringkas dengan bantuan enzim. Jadi untuk pencernaan kimia dia ada bantuan enzim. Okey, jadi enzim ini pencernaan kimia berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan usus. Okey, melibatkan bantuan enzim. Okey, jadi apa persamaan bagi kedua-dua jenis pencernaan ni? Persamaannya adalah berlaku pemecahan makanan dan berlaku di dalam salur pencernaan. Jadi apa itu salur pencernaan? Okey, apa itu salur pencernaan? Jadi ini adalah salur pencernaan. Kita panggil ini adalah salur pencernaan. Okey, bermula daripada mulut. Okey, dalam mulut ada kelenjar liur yang merembeskan air liur. Kemudian bila kita telan, okey, makanan tadi akan masuk ke dalam esofagus. Okey, esofagus dan seterusnya ke dalam perut. Jadi kelenjar liur ini, air liur kita ada enzim. Okey, jadi enzim sudah berlaku pencernaan kimia. Jadi dalam mulut berlaku pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Kemudian bila masuk melalui esofagus, okey, dalam perut ada lagi enzim yang akan membantu pencernaan. Jadi ada pankreas, okey, hati, okey, tak berlaku pencernaan oleh hati dan pankreas, tapi hati dan pankreas ini akan merembeskan enzim. Nanti saya sebut. Sama juga dengan pundi empedu, dia akan merembeskan enzim. Okey, ini duodenum. Okey, duodenum iaitu pangkal usus kecil. Okey, kemudian kita ada usus kecil, kita ada usus besar. Okey, rektum tempat simpan najis. Okey, usus besar juga simpan najis. Okey, tapi rektum ini hujung usus besar. Okey, sebelum najis keluar melalui dubur. Jadi akhir sekali kita ada dubur. Jadi ini kita panggil salur pencernaan. Okey, jadi kita lihat urutan makanan. Bila kamu makan makanan, okey, makanan daripada mulut, esofagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan dubur. Okey, kita tak masukkan hati, pankreas dan pundi empedu, sebab itu dia hanya merembeskan enzim sahaja. Okey, untuk mulut. Okey, mulut. Jadi apa yang kamu kena salin? Okey, semua yang ada tulisan tadi kamu kena salin. Okey, ini tak payah lukis. Okey, ini kena salin. Okey, ini salin. Ini tak payah. Ini salin. Okey, ini juga bukan perlu salin. Jadi mulut, apa yang berlaku dalam mulut? Okey, makanan dalam mulut dilembutkan oleh air liur dan dilumatkan oleh gigi dengan bantuan lidah. Jadi dalam mulut ada perembesan air liur. Jadi dalam air liur ada enzim amilase. Okey, amilase liur menukarkan kanji kepada maltosa. Okey, kemudian setelah dikunyah, okey, makanan akan melalui esofagus. Jadi makanan yang dah halus, yang kita dah kunyah, itu kita panggil bolus. Kita panggil makanan lagi, kita panggil bolus. Jadi apa yang berlaku dalam esofagus? Pergerakan makanan dibantu oleh pengucutan otot licin pada dinding esofagus. Okey, proses ini dipanggil proses peristalsis. Jadi proses peristalsis menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Jadi apa itu proses peristalsis? Okey, otot pada esofagus ini, bahagian, katakan ini ada bolus. Okey, katakan di sini ada bolus. Okey, sekejap ya. Okey,
Katakan bila kamu telah makanan, okey, gumpalan makanan itu ada di sini, okey, bolus di sini. Jadi bila bolus berada di sini, otot di bahagian atas ini akan mengecut. Jadi dia menolak bolus ini ke bawah, dan otot di bahagian bawah ini pula akan mengendur. Dia seperti terbuka untuk membenarkan bolus ini turun ke bawah. Jadi bila diturun dah bergerak ke bawah, katakan dia dah bergerak ke sini, okey, sama juga yang berlaku, otot di bahagian atas ini akan mengecut. Okey, itulah proses yang berlaku. Ini kita panggil proses peristalsis. Okey, kemudian melalui selepas melalui esofagus, dia akan melalui perut. Jadi dalam perut ada kelenjar gastrik. Okey, kelenjar gastrik ini akan merembeskan asid hidroklorik. Okey, ini juga menggunakan salin nanti. Okey, ada asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik. Jadi asid hidroklorik ini akan mengaktifkan protes. Okey, mengaktifkan protes, dan juga okey, fungsi hidroklorik ada dua. Yang pertama adalah mengaktifkan protes, dan yang kedua adalah membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Jadi asid hidroklorik ada dua fungsi, satu untuk mengaktifkan protes, dan yang kedua membunuh bakteria. Okey, membunuh bakteria yang masuk, yang ada dalam makanan. Okey, apa kegunaan enzim protes? Okey, enzim protes akan menukarkan protein kepada polipeptida. Okey, protes menukarkan protein yang ada dalam makanan ke polipeptida. Okey, itu kegunaan kegunaan protes. Okey, kemudian duodenum. Okey, dalam duodenum, okey, dalam duodenum, okey, jus empedu, okey, akan merembeskan enzim, dan juga jus pankreas juga menghasilkan enzim. Jadi enzim yang dihasilkan oleh empedu kita panggil jus empedu, enzim yang dihasilkan oleh pankreas kita panggil jus pankreas ataupun cecair. Okey, empedu akan menghasilkan cecair yang kita panggil jus empedu. Okey, pankreas pula okey menghasilkan jus cecair yang kita panggil jus pankreas. Okey, jus empedu, okey, ada dalam empedu, tujuannya untuk mengemulsi lemak, untuk mencairkan lemak. Okey, jus yang ada dalam jus pankreas yang mengandungi amilase, protes dan lipase. Okey, jadi amilase pankreas okey akan menukarkan kanji kepada maltosa. Okey, manakala protes okey akan menukarkan polipeptida kepada dipeptida. Okey, kalau tadi protes menukarkan protein kepada polipeptida. Sekarang protein dah jadi polipeptida. Okey, dalam duodenum polipeptida ini dicerna oleh protes, okey, untuk menjadi, bukan dicerna, telah dicerna oleh protes untuk ditukarkan kepada dipeptida. Okey, daripada protein kepada polipeptida, dan akhir sekali dan kepada dipeptida. Okey, kemudian enzim lipase. Okey, enzim lipase pula, enzim lipase akan menukarkan lemak kepada asid lemak dan gliserol. Okey, akan menukarkan asid lemak dan gliserol. Okey. Okey, kemudian selepas duodenum, okey, usus kecil. Okey, usus kecil ni yang berada di tengah ini. Okey, kelenjar usus kecil merembeskan jus usus yang mengandungi maltase dan juga protes. Okey, maltase pula menukarkan maltosa kepada glukosa. Okey, untuk maltosa, okey tadi maltosa okey datang daripada kanji. Okey, amilase akan menukarkan kanji kepada maltosa. Okey, sekarang maltosa pula akan ditukarkan oleh maltase kepada glukosa. Okey, kepada glukosa. Okey. Kemudian okey, daripada protein ditukarkan kepada polipeptida, kemudian ditukarkan kepada dipeptida. Okey, dalam usus kecil, okey, dipeptida ini, okey, dipeptida ditukarkan kepada asid amino oleh protes juga. Okey. Ini berlaku dalam usus kecil. Okey, seterusnya, okey, dan dalam usus kecil, okey, dalam usus kecil juga, usus kecil ini sangat panjang dan juga berlaku penyerapan makanan. Okey, glukosa ini adalah hasil akhir. Jadi glukosa ini akan diserap ke dalam badan dalam usus kecil. Asid amino juga okey diserap oleh badan dalam usus kecil. Jadi usus kecil ini tidak akan menyerap dipeptida ataupun maltosa. Ini dia tak akan serap. Dia hanya akan serap
glukosa dan asid amino dan juga asid lemak dan gliserol. Okey, asid lemak dan gliserol ini akan diserap. Okey, glukosa akan diserap, asid amino akan diserap dalam usus kecil. Okey, kalau maltosa, kanji dan semua benda tu tak boleh diserap dalam usus kecil. Kenapa? Sebab ini adalah hasil akhir pencernaan ataupun molekul yang paling kecil. Okey, molekul yang paling kecil. Jadi usus kecil hanya boleh menyerap molekul yang paling kecil. Okey, itu berlaku dalam usus kecil, penyerapan hasil pencernaan. Okey, jadi ini kita panggil hasil pencernaan ataupun makanan tercerna pun boleh. Okey, tak, kalau makanan tak boleh. Okey, usus kecil tak boleh menyerap makanan, tapi usus kecil boleh menyerap makanan tercerna. Okey, dalam exam kalau kamu jawab usus kecil menyerap makanan, salah. Mesti tulis menyerap makanan tercerna. Okey, dalam usus besar, okey, apa yang berlaku dalam usus besar? Okey, makanan yang tidak tercerna, okey, makanan tidak tercerna oleh usus kecil tadi akan masuk ke usus besar. Okey, makanan yang tidak tercerna akan masuk ke usus besar. Okey, bila masuk usus besar dia akan jadi najis lah ataupun tinja. Okey, dalam sains kita sebut tinja, dia akan jadi tinja. Okey, dalam usus besar. Dan dalam usus besar berlaku penyerapan semula air. Jadi ini yang penting dalam usus besar, dia berlaku penyerapan semula air. Okey, ini yang berlaku dalam usus besar, penyerapan semula air. Jadi kalau air kurang, kau minum kurang air, najis akan jadi keras. Sebab usus besar ini menyerap air. Jadi itu sebabnya kita perlu minum air masak yang cukup, bukan air masak je lah, apa-apa jenis air dengan cukup, supaya yang pertama tinja kita akan jadi lembut. Okey, tinja menjadi lembut. Okey, dan juga barang kita tidak kekeringan lah, sebab usus akan menyerap semula air. Kalau kita kurang air, bila tinja jadi keras, okey, tinja keras akan berlaku sembelit. Okey. Jadi ini adalah rektum. Okey, jadi tinja, makan tidak tercerna akan dikenali sebagai tinja, akan memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalam rektum. Jadi najis akan tersimpan sementara di dalam rektum. Jadi akhirnya tinja ini akan dikeluarkan melalui tubuh, akan berlakunya kita panggil penyah tinjaan. Okey, penyah tinjaan adalah penyingkiran tinja. Kita panggil dalam bahasa sainsnya penyah tinjaan. Okey, penyah tinjaan ini kamu kena ingat nama dia, penyah tinjaan. Okey, penyah tinjaan ini maksudnya penyingkiran tinja. Okey, berlaku melalui tubuh. Okey. Okey, sekarang kita lihat apa itu hati dan sebagainya yang tidak terlibat dalam makanan tak lalu dan semua benda ni. Sebab saya dah sebut tadi, hati, pankreas dan hempedu menghasilkan enzim. Okey, hati, kita lihat hati. Okey, hati tujuannya, fungsi hati menghasilkan jus hempedu. Okey, bila hati dah menghasilkan jus hempedu, dia simpan dalam pundi hempedu. Okey, apa tujuan jus hempedu? Untuk mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil, ataupun dengan kata lebih senang, jus hempedu ini akan mencairkan lemak. Okey, dia mencairkan lemak menjadi titisan yang lebih kecil. Okey, jus hempedu juga, sebab jus hempedu ini pahit. Okey, pahit, pahit, jadi dia bersifat alkali. Okey, bila dia bersifat alkali, dia akan meneutralkan asid dalam kim. Okey, kim ini adalah bolus, bila masuk dalam perut kita panggil kim. Okey, makanan bila kita dah kunyah dia jadi hancur, kita panggil bolus. Jadi bolus bila dah bercampur dalam perut kita panggil kim. Bila dah campur dengan enzim dan sebagainya kita panggil kim. Okey, kim. Makanan yang dah separuh tercerna, okey, kita panggil kim. Jadi jus hempedu ini akan meneutralkan asid dalam kim. Okey, datang mana daripada asid ni? Okey, ingat yang mula tadi, perut kita menghasilkan asid hidroklorik. Satu untuk mengaktifkan protes, dan yang kedua untuk membunuh bakteria. Kemudian jus hempedu ini pula akan meneutralkan asid hidroklorik tadi. Okey, akan meneutralkan asid hidroklorik tadi. Okey, pankreas. Okey, dalam pankreas, pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandungi lipase, amilase dan protease. Okey. Jadi itu sajalah.